Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Berbagai etnik bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Ahmad Zamri Mansor serta rakan-rakan seperjuangan yang kami hormati. Kami dari kumpulan Among Us telah memilih kepelbagaian etnik sebagai tajuk perbentangan kami pada hari ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, etnik, budaya, bahasa dan agama. Kira-kira sebanyak 80 jenis etnik yang terdapat di Malaysia. Keunikan ini melambangkan perbezaan Malaysia dengan negara lain. Objektif untuk perbentangan kami ialah kami akan menerangkan adat perkahwinan kepelbagaian etnik. Kami akan menunjukkan kepelbagaian makanan mengikut etnik di Malaysia dan kami juga akan memaparkan budaya berpakaian mengikut jenis etnik. Kemudian kepada metodologi, kami telah memilih video sumber daripada YouTube dan kami telah menonton 5 video sumber dan telah mengenal pasti tema dan pilih 3 tema yang sepunya. Tajuk yang dipilih untuk video sumber ialah kepelbagaian etnik. Terdapat beberapa tema yang dapat diperoleh daripada video-video sumber. Antaranya ialah adat perkahwinan kepelbagaian etnik, cara berpakaian setiap etnik, kepelbagaian makanan mengikut jenis-jenis etnik. Seterusnya, video analisis bagi tema 1 iaitu adat perkahwinan kepelbagaian etnik. Bagi video sumber saya, pada masa 1 minit 33 saat ke 1 minit 40 saat iaitu kaum Melayu, merisik, meminang dan bersanding. Manakala, untuk kaum Cina pada masa 2 minit 41 saat ke 2 minit 44 saat, merisik, meminang dan upacara minum teh. Dan pada 3 minit 33 saat ke 3 minit 38 saat iaitu kaum India, tiru manam, memberi doti, mendapat restu dan upacara menukar kalung bunga. Bagi video sumber saya, untuk 1.31 hingga 2.25, adat perkahwinan kaum Kadazan Dusun, upacara Miohon Pinisi iaitu upacara makan nasi digenggam sebesar telur ayam, iaitu sebagai nazar perkahwinan. Untuk minit ke-3.39 hingga 3.41, mereka menari tarian Sumazau untuk upacara perkahwinan. Bagi video sumber saya, pada minit 42 hingga 47 menunjukkan Melayu iaitu merisik, meminang, akad nikah dan majlis persandingan. Pada minit 1.27 hingga 1.32, kaum Cina sama sahaja seperti Melayu cuma terdapat upacara minum teh. Pada minit ke-2.14 hingga 2.17 menunjukkan kaum India iaitu merisik, kunjungan, ikat janji dan parisam. Manakala bagi video sumber saya, pada minit 3 hingga 3.33 terdapat majlis 12 hari kepada 1 hari, alunan dondang sayang, jual beli pantun, joget dan ronggeng. Bagi video sumber saya, pada saat ke-18 hingga pada minit 1.19 menunjukkan adat resam kaum India melalui perkahwinan iaitu merisik, ikat janji atau nikayam, parisam, penyediaan tali ataupun rumang galiam, muhurtakal semasa upacara perkahwinan dan selepas upacara perkahwinan. Untuk analisis video sumber tema 2 iaitu kepelbagaian makanan mengikut jenis-jenis etnik. Bagi video sumber saya, pada minit 2 minit 15 saat ke 2 minit 23 saat iaitu kaum Melayu ialah ketupat, lemang dan sate. Seterusnya, pada masa 3 minit 11 saat ke 3 minit 17 saat iaitu kaum Cina, kuih bulan dan kuih bakul. Dan bagi kaum India pada masa 4 minit 10 saat ke 4 minit 17 saat ialah muruku, ladu dan tosai. Bagi video sumber saya iaitu etnik Kadazan Dusun menunjukkan pada minit 2.26 hingga 2.35, makanan tradisional biasanya berasaskan kerbau atau lembu mengikut kemampuan keluarga. Lihing iaitu tajau berisi tapai beras merupakan salah satu daripada makanan tradisi masyarakat etnik Kadazan Dusun. Bagi video sumber saya pula, pada minit 1.3 hingga 1.6 menunjukkan Melayu, nasi lemak, ketupat dan lemang. Seterusnya, pada minit 1.54 hingga 1.56 menunjukkan makanan Cina iaitu kuih bulan dan kuih bakul. Seterusnya, pada minit 2.27 hingga 2.32 menunjukkan makanan India iaitu idli dan maruku. Bagi video sumber saya, pada minit 5.38 hingga 7.17 saat, dia menunjukkan udang masak nanas lemak, paung teh ayam dan cencaru goreng cili. Bagi video sumber saya pula,
pada minit kedua 19 saat hingga 2 minit 28 saat menunjukkan makanan kaum India iaitu nai urundai, putu mayam, ulundu badai, muruku, idli, tosai dan nasi biryani. Bagi analisis tema 3 pula, cara berpakaian setiap etnik. Bagi video sumber saya, pada masa 2 minit 3 saat ke 2 minit 13 saat iaitu kaum Melayu memakai baju Melayu, baju kurung dan baju kebaya. Manakala kaum Cina pada masa 3 minit 3 saat ke 3 minit 9 saat, Cina iaitu cheongsam dan sampu. Manakala kaum India pula pada masa 4 minit 3 saat ke 4 minit 8 saat iaitu sari dan kurta. Bagi video sumber saya, etnik Kadazan Dusun menunjukkan cara berpakaian pada minit ke-22 hingga 33 iaitu baju fabrik baldu hitam berhias rendah kuning keemasan, baju gaung seluar sova untuk lelaki dan baju sinuangga kain labuh untuk wanita. Bagi video sumber saya pula, pada minit ke-16 hingga 1.10 menunjukkan Melayu berpakaian baju kurung dan baju Melayu. Pada minit 1.47 hingga 1.51 menunjukkan Cina memakai cheongsam dan samfu. Manakala pada minit 2.33 hingga 2.38 menunjukkan India memakai dhoti, sari dan kurta. Bagi video sumber saya, pada minit ke-2.42 hingga 2.44, ia menunjukkan kebaya nyonya dan pakaian perkahwinan adat baba nyonya. Bagi video sumber saya pula, pada minit ke-2 29 saat hingga minit ke-2 38 saat menunjukkan pakaian sari iaitu pakaian tradisional perempuan. Pada minit ke-2 39 saat hingga 2 48 saat menunjukkan pakaian dhoti bagi lelaki. Seterusnya, hasil analisis daripada tema-tema video sumber tersebut, saya dapat kaitkan topik 2 iaitu konsep etika dan peradaban, di mana ia memperkenalkan cara kedatangan budaya Cina dan India ke Tanah Melayu. Dan zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah tempat pusat jaringan pertemuan antara kaum Melayu, Cina dan India melalui aktiviti perdagangan. Dan kedatangan mereka juga telah melahirkan pelbagai etnik di Tanah Melayu. Seterusnya, saya juga dapat kaitkan dengan topik 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, di mana pada subtopik Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, ia menceritakan kepelbagaian etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan antara masyarakat melalui aktiviti perkahwinan dan perdagangan, dan akhirnya memperkenalkan kepelbagaian budaya dan adat resam terhadap keturunan. Daripada analisis ini, kami percaya bahawa setiap etnik memainkan peranan yang penting kerana tanpa persefahaman dan kerjasama semua, keharmonian bermasyarakat tidak dapat dicapai. Seterusnya, kepelbagaian etnik dan budaya telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik di mata dunia. Akhir sekali, kami berharap setiap etnik dapat memelihara keunikan mereka dengan baik untuk tatapan generasi akan datang. Melalui tugasan 4.0 ini, kami telah merujuk beberapa rujukan. Antaranya adalah 5 jenis video sumber, nota syarahan topik 2 dan 3 serta beberapa laman web berkenaan kepelbagaian etnik. Akhir sekali, segala perbincangan mengenai tugasan 4.0 telah dijalankan melalui aplikasi WhatsApp. Berikut adalah bukti-buktinya. Sebelum kami mengundur diri, dengarlah 2 rangkap pantun daripada kami. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walau berlainan etnik budaya, kerana muhibah hidup bersatu. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.